أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Supaya tiada jadi ia muqallid, yaitu orang yang jazam ia dengan perkataan orang yang lain dengan ketiadaan mengetahui dalilnya. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, muka surat 4, baris yang ke berapa tu? Baris yang ke-8 daripada bawah. Jadi kata supaya itu adalah hubung kepada kenyataan yang sebelum daripada ni tentang apa dia ni, yakni wajib, mana akan sebagai wujubu aini, wajib fardu ain, kena tahu bagi setiap ataupun segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mustahil bagi Allah Ta'ala dan yang harus bagi Allah Ta'ala tu tiap-tiap satu daripada sifat-sifat itu wajib kita kena tahu dalil. Namun sebagaimana yang kita telah sebutkan kemarin dulu, bahawasanya walaupun bunyi tu setiap satu bermakna kalau 20 sifat yang wajib 20 dalil. Kalau 20 sifat yang mustahil 20 dalil bagi sifat yang mustahil. Namun sebenarnya walaupun kita kata 20 yang wajib 20 yang mustahil dan satunya harus, semua tu dia pakai dalil yang sama. Cuma pihak istidlal itu pendalilan kita, yakni wajhul istidlal, wajah ataupun cara kita menggunakan dalil itu, yakni alam ini nak jadi munasabah sesuai dengan madlul itu. Itulah yang berbezanya. Begitu kita katakan bahasanya mana dalil ada Allah Subhanahu Wa Taala alam ini. Alam itu secara ijmali, secara umum. Boleh saja kita sebut afradul alam. Afrad ni butir-butir alam, namanya bukit, gunung. Sebagaimana yang baru ni saya sebutkan bahasanya orang Arabi ditanya kepada dia, mana dalil kata Tuhan ku ada? Dia kata tahi unta. Tu. Macam mana dia kata tahi unta? Dia nampak begitu sebab dia biasa dengan unta. Jadi dia kata, ya macam mana nak ada tahi unta kalau tidak ada ibunya? Tu. Dia tak jadi sendiri. Jadi wajhul istidlal itu boleh jadi berbeza-beza. Alam ini, kalau kita katakan bahasanya alam ini dalil kepada sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala,
Lalu bagaimana cara kita bawa dalil itu untuk sampai kepada madlul? Madlul itu ialah sifat Allah Ta'ala. Dalil ni ialah kejadian alam ini. Jadi menjadi dalil kepada wujud Allah Ta'ala, qidam Allah Ta'ala, qudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adanya qudrat di Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adanya ilmu di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalilnya sama. Dalil ini ialah dalil akli. Jadi kita tidak bercakap sekarang dari mana dari sudut dalil naklinya. Karena sebelum seorang itu hasil ilmu yakin, maka dia tidak akan menerima dalil-dalil nakli ini. Untuk menjadikan mana dalil nakli itu, orang panggil boleh diterapkan kepada orang itu bila dia sudah sampai kepada ilmu yakin dengan sekurang-kurang yang membawa ilmu yakin itu akan membawa kepada kesimpulan. Rumusannya ialah amantu billah wa ma qala Allah wa amantu bir rasul wa ma qala rasul. Itu tak apa dah. Boleh bawa dalam ayat Quran, hadis. Itu. Jadi wajib kena tahu setiap daripada sifat yang wajib itu dalilnya masing-masing. Yang mustahilnya dalilnya masing-masing. Namun walaupun maknanya sebanyak sifat Allah Ta'ala, mana sifat kamalat, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu banyak, tidak terhingga. Itu ada kenyataan lagi akan datang. Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui sebanyak mana sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malaikat hanya Allah Ta'ala sahaja. Namun yang difardukan, yang diperwajibkan kepada kita mengetahuinya secara tafsili apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Sebab itulah tebik mana 20, ada kata 13, mengikut pandangan dan fahaman masing-masing. Jadi setiap satu daripada sifat Allah Ta'ala, baik yang wajib, yang mustahil dan juga yang harus, itu wajib kita kena tahu. Dalilnya limadha, kerana apa? Supaya tiada jadi ia muqallid. Muqallid, supaya jangan dia tu terjatuh pada kategori orang yang dipanggil sebagai muqallid. Apa dia muqallid? Iaitu orang yang jazam mana putus hatinya tentang pegangan dia itu dengan perkataan, dengan ketiadaan, dengan perkataan orang lain, dengan ketiadaan mengetahui dalilnya. Tuhan ada ke tiada? Ada. Mana dalil dia? Tahu. Satu. Yang kamu kata ada, semua orang kata ada. Mana dalil dia? Tak tahu saya. Jadi orang yang macam ni dia panggil muqallid. Maka iman muqallid, mana iman secara taklid ataupun kalau istilah apa dia panggil iman pok turu. Jadi iman pok turu ni sah atau tidak sah? Khilaf ulama. Maka kalau seorang itu dia berada pada kedudukan muqallid ini, maka dipertikaikan kesahihan imannya. Ada kaul yang mengatakan sah, tetapi ada yang mengatakan tidak sah. Kalau tidak sah imannya bermakna kafir. Maka yang selamanya jangan kita itu orang panggil duduk pada tahap muqallid ini. Mana kaul yang mana jangan itu. Jadi ada beberapa pandangan. Kaul yang sahihnya tidak kufur, tetapi berdosa. Kalau dia itu ahli nazar, maksudnya yang biasa-biasa yang boleh berfikir seperti orang agama, dia tidak tahu dalil, mana berdosa karena tahu dalil itu wajib. Sebagaimana sembahyang itu wajib, kita tidak tak sembahyang, mana berdosa. Jadi mengetahui dalil itu wajib, tak mengetahui dalil kepada mana akidah yang kita pegang itu maknanya berdosa. Adapun akidah itu mana sah. Itu satu pandangan, itu kaul yang sah. Begitu ada ditafsirkan kalau seandainya dia ahli nazar. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kalau tidak sah maknanya tak lepaslah. Jadi maknanya ada yang mentafsirkan seperti kalau dia ahli nazar, dia berdosa. Kalau dia tu bodoh sapi ke berapa, tak apalah. Jadi maknanya mengetahui dalil itu hukum dia adalah wajib. Jadi dosa kerana tak meninggalkan bagian yang wajib. Jadi dengan sebab itu makna sekurang-kurangnya makna kita tu kena tahu dalil dan telah bersalah-salahan ulama, telah berkhilaf oleh para alim ulama pada kufur muqallid itu. Adakah sah imannya? Jadi kalau tidak sah mana kufur? Ada yang mengatakan kufur, maksudnya tidak sah. Dan ketiadaan kufurnya, adakah kufur dia atau tidak kufur, itu khilaf. Dan qaul yang sahih
bahawasanya mukmin serta berdosa. Dengan sebab apa? Dengan sebab meninggalnya seorang itu akan belajar dan fikir bicara. Belajar dan fikir bicara itu ialah jalan untuk menyampaikan kepada mengetahui dalil. Yang wajibnya mengetahui dalil, maka jalan dia apa dia? Yakni belajar. Belajar itu ialah wasilah. Wasilah kepada mengetahui kan dalil. Wajib kita kena tahu dalil. Dan dalil ini walaupun di atas kaul yang mengatakan, kaul saya mengatakan tidak kufur, maka yang saya kiranya makna kita kena tahu dalil, kerana dalil itulah tempat berpegang fikrah itu. Kalau tidak kita akan jadi hanyut mana bila mari fikrah yang lain, fikrah yang betul atau tak betul tak ada kira, kita terima semata. Maka kerana dia meninggalkan belajar yang menyampaikan kepada mengetahui dalil itu dan fikir bicara, maka dia berdosa kerana meninggalkan yang wajib, meninggalkan perkara yang wajib. Sedangkan iman itu sahih itu menurut pandangan qaul yang sahih. Namun ada pandangan yang lain mengatakan tidak sah, bermakna kufur. Tapi di sini ada qaid dia jika ada ia daripada ahli demikian itu. Ahli demikian mana? Ahli bagi belajar dan fikir bicara. Maksudnya orang yang ada kelayakan untuk belajar. Orang yang berkeahlian untuk belajar itu bagaimana? Maksudnya dia tidak buta serta tuli. Kalau buta serta tuli, itu dia tidak ada peluang lagi untuk belajar. Yang keduanya ada akal dia tu salim, sejahtera. Yang ketiganya ada guru yang mengajar. Kita nak belajar ketat, begitu kita mau belajar, tetapi tidak ada guru yang boleh mengajar, tak boleh belajar juga. Jadi dalam keadaan imkanut talab, kalau itu menuntut ilmu, maka at-ta'allum imkan ta'allumi, boleh belajar, dia tak belajar, maka dia berdosa. Tapi kalau orang yang tidak ada income, makna tidak ada income, kebolehan, kemampuan, sebab dia sapih misalnya. Sapih ni budak bodoh. Dia bodoh, dia bukan gila, Dan bodoh itu kita perlu perhatikan setara mana dia. Kerana kadang-kadang budak bodoh ni cakapnya cerdik, tu. Jadi jika ada ia daripada ahli demikian itu. Ahli demikian itu ahli bagi belajar dan juga fikir bicara, maka berdosalah dia kerana meninggalkan sebahagian daripada perkara yang wajibat. Dan dikehendaki dengan dalil itu dalil ijmali. Murad dengan kata wajib fardu ain mengetahuikan dalil bagi setiap sifat Allah Ta'ala yang wajibnya, yang mustahilnya, yang harusnya. Itu dia ada dua dalil. Satunya dalil ijmali, satu lagi dalil tafsili. Maka yang ditaklifkan di sini supaya kita ni terkeluar daripada iman muqallid ialah dalil ijmali sahaja. Jadi kalau dalil ijmalinya dalil yang mudah dia panggil. Ijmali itu maksud secara jumlah. Kalau bahasa kampung dia panggil borong. Tidak tafsili. Tafsir ini makna secara lebih detail. Jadi yang dituntut untuk mengetahui dalil itu ialah dalil ijmali saja. Apa yang dimaksudkan dengan dalil ijmali ini? Iaitu dalil yang lemah oleh ampunnya dalil. Pemilik dalil saat itu lemah. Lemah apa dia? Daripada menetapkan dia dalil. Dia hanya tahu dalil, tetapi nak menetapkan dalil itu dia tak pandai, dia tak mampu. Menetapkan dalil itu bagaimana? Yakni menyatakan wajhul istidlalnya. Jalan pendalilannya itu macam mana? Bagaimana kamu mengatakan bahasanya alam ini menjadi dalil tanda kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala? Waktu saya tak pandai, saya tak reti. Saya tahulah kata, makna Allah Taala bersifat dengan kudrat itu dalil dia ialah ni kejadian alam ni. Macam mana? Kejadian alam ini menunjuk kepada Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat. Tak boleh nak royak saya ni, saya tak pandai. Maka itu dikatakan dalil ijmali. Makna dalil ijmali maknanya semata-mata dia boleh menyatakan dalil.
menghuraikan dalil itu daripada pihak menunjuknya kepada madlul itu dia tak pandai. Maka itu orang dia panggil orang yang mempunyai dalil ijmali sahaja. Dan menhuraikan segala syubhat, maknanya lemah. Yang pertama, lemah oleh ampunannya daripada menetapkan dia, dan lemah dia daripada menhuraikan segala syubhat yang didatangkan di atasnya, di atas yang mempunyai dalil ijma' ni. Seperti dikatakan baginya. Jadi yang pertama menetapkan itu ada taklid di luar itu. Apa katanya? Tengok sikit. Ada mana? Nombor 2. Ada. Menetapkan dia. Menyatakan dalil. Menetapkan dalil. Menetapkan dalil. Tak ada nombor 2. Tu. Mana? Artinya menyatakan dalil atas jalan yang dituntut seperti bahawa tatkala ditanya orang apa wajah ni makna jalan ataupun cara keadaan alam ini menunjuk atas ada Tuhan, maka berkata ia alam ini baharu. Macam mana cara menunjuk alam ini kepada adanya Allah Ta'ala? Jadi dia kata alam ini baharu. Baharu maknanya ada permulaan. Alam ini baharu, dan yang baharu itu ada baginya yang menjadikan dia sebenarnya dia dalil itu dia ada pendek, ada panjang. Yang pendek itu dia kerak-kerak lah. Dia sebenarnya gini, alam ini berubah-ubah. Itu perkara yang kita melihat berubah-ubah. Dulu kita tu mana terik segala kulitnya, hitam segala bulunya. Sekarang dah jadi semuanya putih. Itu berubah-ubah. Dulu kita gagah, sekarang kita dah lemah dah. Begitu mana? Itu banyak dah. Alam ini berubah. Tiap-tiap yang berubah itu adalah baharu. Baru dia di situ. Jadi, dan yang baharu itu ada baginya yang menjadikannya, maknanya yang membaharukannya. Maka alam ini ada yang menjadikan dia, dan ialah Tuhan lah. Begitu. Itu menetapkan dia. Itu huraian kepada menetapkan dalil itu. Jadi, dia lemah daripada menetapkan dia tak boleh nak bagi tahu semacam ini. Dia hanya boleh tahu, bagi tahu hanya alam ini, makna dalil kepada Tuhan tu ada ialah alam ini. Setakat tu saja. Bagaimana cara menunjuk alam ini kepada adanya Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, saya tak pandai itu. Permana dia ni dia panggil dalil yang dia miliki itu ialah dalil ijmali saja, sah, cukup. Jadi makna dalil itu tidak diberaki supaya sampai kepada tahap boleh menetapkan dalil, tidak. Ataupun dia boleh menetapkan dia, tetapi dia lemah daripada menhuraikan segala syubhat yang didatangkan atasnya. Sama ada orang tu nak sudi ke, ataupun nak khianat ke dia ke, orang buat syubhat. Syubhat ni perkara-perkara yang meragukan. Iskal tu kemuskilan. Jadi yang didatangkan kepadanya, dia tidak pandai, dia lemah untuk menhuraikan syubhat itu mengikut apa yang dituntut. Jadi angka nombor 3 tu kauluhu syubhat, artinya kesamaran. Syubhat maknanya kesamaran. Maknanya dalam bab akidah tauhid ni dah, bab sifat Tuhan ni, ada orang buat kesamaran, membuat suatu pernyataan yang menyamarkan dan dikehendaki dengan dia barang yang melengkapi atas segala i'tirad yang didatangkan dia. I'tirad itu oleh lawan. I'tirad melengkapi dengan syubhat itu ialah i'tirad yang dibawa datang oleh gulawan gitu. Dia memang sifat manusia ni, bila dia tu orang panggil berlaku pertembungan, perlawanan, dia buat mari dengan syubhat pihak supaya gulawan dia tu maknanya lemah daripada orang panggil menjawab, orang panggil perkara yang diiskalkan oleh mereka. Itu termasuk dengan i'tirad lawan kita. Itu termasuk dalam makna syubhat itu. Sama ada syubhat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ada orang melontarkan perkara syubhat sebagaimana zaman kita sekarang ini banyak. Mana secara umum, yang kita bicara sekarang khusus kepada menetapkan dalil kepada mana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala.
Dari sudut makna syubhat itu kesamaran-kesamaran terhadap aqaidil iman, terhadap syariat dan segala perkara dalam agama kita sekarang itu maknanya banyak bertebaran. Karena zaman sekarang zaman orang menonjolkan diri, memamerkan diri, menzahirkan apa segala yang ada di dalam fikrah mereka, dalam hati mereka. Nah, ini zamannya. Jadi dengan sebab itu kita terdedah dengan macam-macam aneka fikrah-fikrah manusia yang mereka terambil daripada bacaan-bacaan setengah-setengah kitab, sama ada yang salah ataupun yang betul, tetapi mereka tidak mampu untuk memahami. Nah, tu. Ada orang dia tak mampu tak memahami. Kitab betul, kandungan kitab tu benar betul, tetapi kerana dia tidak mengambil daripada mulut guru, kerana dia rasa dia mampu untuk memahami sendiri, tak payah belajar daripada guru, lalu dia membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri dia dengan tidak ada, dia seorang yang bijak, boleh jadi dia bijak, tapi untuk memahami ilmu itu dia kena ada kaedah-kaedah dia. Setiap ilmu itu dijaga dengan kawaid dia. Apatah lagi ini ilmu Islam, sebagaimana yang pernah saya sebutkan bahawasanya dia tidak berandalkan dan bersandarkan kepada kemampuan intelektual semata-mata. Dia adalah sesuatu perkara yang lain daripada itu, bukan intelektual semata-mata. Maknanya seorang yang cerdik, yang pintar, bermakna dia akan begitu cemerlang di dalam memahami agama, bukan. Karena agama ini adalah tentang perhubungan hamba dengan Tuhan, bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kalau kita nak membicarakan bagaimana Imam Nawawi, bagaimana, cuba kita fikirkan. Umurnya hanya pada 40 tahun ataupun lebih sedikit daripada 40 tahun. Bagaimana karya-karyanya yang hebat sampai sekarang semua kita bakal belajar kitab-kitab dia. Macam mana dengan umur anda dia boleh karya-karya itu begitu sangat orang panggil berkualiti dan sangat berkat. Bagaimana Ibn Hajar Al-Haytami misalnya, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Mereka ini bukan saja ilmu yang biasa-biasa. Ilmu yang biasa ni dipanggil ilmu iktisabi. Ilmu iktisabi ilmu yang diusahakan dengan cara belajar. Sebab Nabi sebut dalam hadis, wa innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu ialah dengan belajar, bukan bitakhayyul. Takhayyul itu maksudnya qoyah. Jadi setiap hari semakin bertambah ilmu kita, kefahaman kita, dengan sebab kita qoyah itu. Jadi ilmu itu ialah bita'allum. Tetapi di sana ada tunjukkan nasnah bahasanya ada orang panggil penanugerah dan pemberian ilmu oleh Allah Ta'ala, dengan sebab adanya persiapan diri seorang hamba itu yang disebut sebagai ilmu Rabbani, ataupun yang lebih dikenali sebagai ilmu laduni. Begitu yang mana ilmu Rabbani dia ada ilmu Rabbani dalam, ada ilmu Rabbani luar. Kalau ilmu Rabbani dalam itu maksudnya 100% curahan daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana hatinya itu dah jadi seolah macam ada kuasa mengenai untuk menarik ilmu-ilmu. Sebab apa? Kerana hati itu dah terlalu bersih, suci, murni daripada segala orang panggil karak-karak dosa, sifat mazmumah dan juga aghyar. Aghyar itu ialah gambaran suratul makhluk, surah gambaran-gambaran makhluk yang ada pada muka hati kita. Itu pun juga menjadi gangguan. Jadi bagi orang yang berusaha membersihkan hatinya, jadi untuk mendapat ilmu sebegini mengambil masa yang agak lama untuk bersih. Boleh jadi lebih lama daripada cara iktisabi itu yang dibicarakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia. Pasal masa yang diambil untuk membersihkan hati itu, katakanlah 10 tahun, 20 tahun, boleh tentu dia berjaya, seorang itu berjaya dengan usaha dia. Kalau ilmu iktisabi ini, kalau kita belajar 10 tahun, 20 tahun, boleh jadi alim dah. Jadi bukan semudah sebagaimana yang digambarkan oleh para juhala, orang-orang jahil. Kononnya no ilmu ladunni. Itu orang-orang jahala ni makna dia begitu terpesona, tertarik. Dan begitu dia membaca sendiri-sendiri buku-buku tasawuf yang peringkat kita tasawuf yang peringkat tinggi. Akhirnya dia tersasar daripada memahami maksud, sebab dia tidak memahami istilah-istilah yang diketengahkan oleh para orang panggil mana ahli-ahli sufi dalam kitab-kitab tasawuf yang berbentuk, yang berbicara tentang awal-awal tasawuf yang peringkat tinggi. Walaupun kita jawi yang nipis sekalipun, dia tak kira. Kerana dia memilih untuk berbicara tasawuf pada peringkat itu,
Lalu kerana bahasa Jawi, begitu ada orang kita tu berani-berani membacanya sendiri-sendiri, kemudian dia kalau orang kereta panggil tebih-tebih juga dengan otak dia, dengan akal dia untuk memahami. Akhirnya dia membuat syaitan akan masuk campur selalu menghias tazim di dalam hati seorang yang dah itu. Memang syaitan suka menghiaskan dengan faham-faham yang tak betul sebenarnya. Maka dia berkata dia merasakan betul benar apa yang dia faham. Ilmu Rabbani ini dia ada dua, satu Rabbani dalam, Rabbani luar. Rabbani dalam itu maksudnya tidak melalui iktisabi sedikit pun. Adapun Rabbani luar ini dia ada sedikit asbab yang belajar, tetapi ibarat dia seperti yang dihuraikan oleh guru-guru, mana guru mengajar satu patah perkataan dia faham 10 patah. Semua daripada guru-guru menunjukkan ini berlaku kepada Allah Yarham. Mana Tok Kenali. Tok Kenali ini Tok Guru ajar sepatah, dia faham 9 patah. Dengan sebab sepatah tu dia faham 10 patah. Kita Tok Guru kita ajar 10 patah, kita faham sepatah. Terbalik. Tu pun alhamdulillah mujud dah 10 patah hok guru ajar kita faham sepatah. Satu saja yang kita faham. Itu yang kerana berandalkan kepada kekuatan orang panggil kemampuan akal itu saja. Mereka ini mendapat ilmu, Allah Ta'ala curahkan ilmu. Dengan sebab apa hubungan mereka dengan Allah Ta'ala itu sangat baik, tidak ada dinding antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas orang panggil lain keliru. Kita ni banyak dinding. Dosanya, mahmumahnya, agiyarnya, gambaran-gambaran makhluk yang wujud dalam hati kita itu mengganggukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebabkan lain kita dengan Allah Ta'ala tak berapa nak pergi oleh mana. Jadi begitu mereka menulis itu. Kalau Imam Nawawi umpamanya digambarkan, beliau menulis kitab ni, meletakkan kolam di atas kertas, begitu seolah-olah macam mesin kan kita kata. Kolam itu bergerak macam kita meletakkan kolam di atas kertas, maka kita dapat idea, kita pun tulis sampai 3 baris, idea kita sudah terhenti. Lalu kita menenung. Akhir sekali ambil kertas gupa-gupa. Akhir sekali dalam baku tu pun dengan gumpalan, orang panggil kertas, tersekat-sekat macam longkang yang tersumbat. Begitu airnya tak dapat mengalir dengan lancar. Supaya saluran usus kita, saluran darah kita tersumbat, semuanya tersumbat. Jadi kalaulah tidak tersumbat itu, dia berjalan lancar, darahnya berjalan lancar, makanannya berjalan lancar. Jadi sihatlah kita. Jadi orang yang mempunyai dalil ijmali ini, yang pertama mereka lemah ni makna tak boleh lah. Lemah daripada menetapkan dia dan lemah daripada menhuraikan syubhat. Kedua, kalau dia telah dapat menetapkan dia tetapi tidak mampu menhuraikan syubhat, masih lagi dikategorikan dia sebagai dalil ijmali sahaja. Maka dalil ijmali ini kafa, cukup dah untuk mengesahkan iman kita. Tidak diberatkan kita kepada dalil tafsili. Dalil tafsili itu adalah tuntutan fardu kifayah. Di dalam suatu kawasan yang tertentu, mengikut qadar-qadar yang ditetapkan oleh ulama, maka kena ada satu orang yang pandai dalil tafsili. Sebagaimana makna dia tepat ni, kalau dalam kitab kita ni, muka surah, muka surah ni tak ada lagi, muka surah 5 tu ada, dia ada jarak masafah, jarak jamak qasar semaya, dia ada masafatul adwa, perjalanan yang kita pergi balik dalam masa sehari, perjalanan kaki. Kita turun selepas daripada subuh, kita berjalan nyok, kita patah balik dengan iktibar berhenti makan minum sembahyang ni lah. Semua tu kita patah balik setiap malam mana maghrib. Itu dia panggil tu seperti kita kata qadi tu kawasan dia tu setara mana, begitu. Dia ada kawasan dia tuntutan fardu ain, tuntutan fardu kifayah. Tetapi amalinya dia tengok orang panggil amali kita sekarang mana setiap daerah ataupun jajahan kalau kita di Kelantan ni. Jadi tentang jarak itu cuma kita sebut sini lah, dalam jarak tertentu maka kena ada satu orang yang mengetahui dalil tafsili. Kerana itu adalah tuntutan fardu kifayah.
Adapun dalil ijmali, setiap individu Islam wajib dia kena tahu dalil mana dalil ijmali. Dengan bahawa dia mengetahui dalil semata-mata tanpa mampu untuk menjelaskan wajhul istidlal, wajah pendalilannya itu. Ataupun dia mampu menjelaskan pendalilannya itu tetapi tidak mampu menuraikan sekiranya didatangkan syubhat. Termasuk di dalam syubhat itu kata dia segala iktiraf lawan, kritikan daripada lawan. Yang cuba nak sudi dia ke apa ke tak kira lah. Seperti misal di luar sini, syubhat mana keraguan, kesamaran. Seperti inilah yang berlaku pada zaman kita sekarang. Banyak kenyataan-kenyataan yang meragukan, yang menyamarkan. Itu daripada orang. Jadi dia kena ada orang-orang yang boleh menjelaskan apa yang dilontarkan tengah masyarakat. Ini tanggungjawab ulama. Ulama kena cepat. Kena orang panggil melihat zaman. Maksudnya kalau ada orang panggil sekarang mana semua orang bercakap, daripada pemimpin sehingga orang semua. Kerana orang sibuk sekarang ni, mana orang-orang rakyat biasa pun sibuk duk buat konten berlaku. Sehingga kan mereka buat konten menikah dengan kambing dan macam-macam. Benda-benda yang mengaruh lah, yang mereka tidak sedari. Dia macam dah jadi mempermain-mainkan hukum agama. Buat benda yang pelik-pelik yang kita rasa tak logik. Jadi kalau ada perkara yang menyalahi syariat, ulama kena bikah bang orang panggil. Kena orang panggil memberi penjelasan. Kerana kalau tidak ada bantahan daripada ulama terhadap perkara-perkara yang menyalahi agama ini, manusia akan memikirkan, melihat itu adalah sebagai suatu perkara yang boleh pada syarak. Seperti dikatakan baginya, bagi seorang itu, apa dalil engkau atas ada Allah Ta'ala? Mana dalil kata Tuhan adanya? Mengkata Tuhan itu ada. Dalil dia mana? Maka berkata ia seorang sana alam ini. Ini dia misal kepada dia ni. Ini misal kepada dalil ijmali. Ini misal kepada dalil ijmali. Bila ditanya kepada seseorang itu mana dalil kepada sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia mengatakan alam ini, kejadian alam ini dan lemah ia daripada menyatakan jalan menunjuk wajhul istidlal. Dia lemah daripada menyatakan jalan menunjuk alam ini atas ada Allah Ta'ala. Jadi alam ini tu dia panggil dalil. Adanya sifat ada Allah Ta'ala itu adalah madlul. Maknanya dia tidak tahu kaitan di antara dalil dengan madlul. Apa kaitan asap dengan api? Asap menjadi dalil kepada adanya api. Api kita tak nampak. Sebab apa? Terlindung dengan bangunan, terlindung dengan pohon kayu, terlindung dengan itu ini. Jadi tak nampak api yang ada di bawah. Yang kita nampak ialah asap yang berkepul-kepul di udara. Maka kita faham bahawasanya ada api di bawah sana. Mengapa kamu mengatakan asap itu menjadi dalil kepada api? Yang api itu ialah madlul kepada asap. Apa kaitan dalil dengan madlul? Itu maksud dia wajhul istidlal, jalan menunjuk. Dia kena ada kaitan lah. Kalau tidak ada kaitan, mana boleh kita jadikan dia sebagai dalil? Kaitan di antara dalil dengan madlul. Dalilnya apa dia? Alam ini. Madlulnya apa dia? Ada Allah Ta'ala tu. Madlul yang ditunjuk oleh dalil itu. Apa dia? Adanya Allah Ta'ala. Apa kaitan alam ini dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tak pandai nak bagi tahu, nak jelaskan, nak huraikan dalil yang menyampaikan kepada madlul itu. Ataupun kuasa ia. Ataupun dia boleh wayak. Dia kata, alam ini kan berubah-ubah. Alam ini berubah-ubah. Saya tengok alam ini berubah-ubah. Mana macam-macam sekali. Sekejap, gelap, cerah. Mudah yang berubah-ubah. Jadi, tiap-tiap yang berubah-ubah itu ialah baru, sifat yang baru. Jadi kalau dia baru, mula dia tak ada. Jadi kena ada lah yang menjadikan dia. Dan yang menjadikan dia itu Tuhan lah. Jadi yang mengadakan dia tentu kena bersifat dengan wujud. Kalau dia tak ada macam mana dia nak menjadikan. Misalnya begitu dia katakan. Atas menyatakan dia dalil. Dia boleh wayak setara tu. Setakat itu dia boleh bagi tahu. Tetapi jika didatangkan iktirad atasnya, dia nak main dia.
Tiada kuasa ia atas menuraikan dia syubhat atas jalan yang dituntuti, mengikut apa yang orang sudi ataupun orang yang lontarkan syubhat itu macam mana. Lalu dia boleh menuraikan mengikut apa yang dituntuti oleh orang yang melakukan syubhat itu, yang melontarkan syubhat kepadanya. Dia tak mampu itu, maka dia masih lagi terkategori di dalam dalil ijmali lagi. Nah sini dia tak buat contoh lah mana syubhat itu seperti kalau yang masyhurnya kalau dalam pengajian ilmu seperti syubhatnya ini yang biasa-biasa dahulu disebut mana Allah Taala tu kan kuasa kuasa Allah Taala tu muhit meliputi dengan ibarat kita Allah Taala kuasa melakukan semua perkara. Itulah kita bercakap jadi ada orang dia maknanya daripada dulu lagi mana kalau gitu bermakna Allah Taala kuasa lah buat anak baginya atau buat isteri baginya dia bila dengan main gitu sudah kejut Allah Taala kuasa buat anak baginya macam mana dia jadi tak dia nak mikir itu di antara sudi orang iktiraf ataupun sebagaimana Mu'tazilah dia terambil daripada Mu'tazilah Mu'tazilah mengatakan bahawasanya kita tidak dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat dulu. Sedangkan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak dengan banyak dalil. Itu kita akan bicara nanti di lepas di sana. Jadi sebab Mu'tazilah kata kalau orang panggil kita dapat melihat Allah Ta'ala bermakna Allah Ta'ala duduk di hadapan kita. Jadi Allah kamu kata kamu juga yang mengatakan Allah Ta'ala ni tidak bertempat, tidak ada jihad, tidak ada arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, duduk belakang. Kalau kita boleh melihatnya bermakna Allah Ta'ala berada di hadapan kita. Sudah hijau. Jadi sudah hijau kat mana? Dia lemah. Bermakna dia tu ialah orang yang hanya pandai dalil ijmali sahaja. Kalau itu pun maka keluarlah ia daripada taklid. Itu pun sudah jadi merdeka. Sebagaimana hari ini, hari sambutan kemerdekaan Malaysia. Dia sebenarnya patutnya kita ambil kesempatan khususnya yang kita belajar ilmu akidah tauhid, belajar ilmu tasawuf. Perkara yang perlu kita merdekakan ialah kalau kita belajar tasawuf daripada sifat mazmumah, dosa-dosa. Itu perjuangan. Jadi dia hanya boleh menyatakan dalil saja ataupun boleh menetapkan dia, tetapi apabila disudikan dia i'tirad di atasnya dengan bagai-bagai rupa syubhat, dia jadi keluar aku tidak mampu untuk menuraikan menurut wajah yang dituntut itu. Maka orang ini dipanggil sebagai orang yang hanya memiliki dalil ijmali sahaja. Jadi keluarlah ia daripada taklid dengan mengetahui ini dalil yang ijmali. Ini dipanggil dalil ijmali. Adapun dalil tafsiri. Itu angka nombor 1 apa tu dia kata? Ketahui olehmu bahawasanya mengetahui dalil tafsiri itu wajib atas ahli tiap-tiap kotor, tiap-tiap negeri, atas jalan fardu kifayah. Mengetahuikan dalil tafsiri itu hukumnya adalah fardu kifayah. Di atas tiap-tiap ahli kotor itu maksud negeri lah. Cuma setakat mana? Yang kita nak buat sakatan itu. Maka apabila mendiri dengan dalil tafsiri itu oleh seorang daripada mereka itu ahli kotor, gugurlah dosa daripada yang tinggal, mana orang-orang lain. Maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap masafah yang harus padanya sembahyang qasar itu, iaitulah jarak 2 marhalah. Kalau ini dia tak sama mana setiap jarak yang harus kita qasar sembahyang ialah 2 marhalah. Jadi kena ada tiap-tiap masafah makna jarak yang harus pada masafah itu sembahyang qasar itu satu orang
yang mengetahui dengan dalil tafsili. Itu agak luas lah, satu marhalah ni. Tapi pastikan kena ada. Jangan duk badi beragak, saling menharap, tak apalah ada doh. Jadi kalau semua orang bersikap begitu, rupa-rupanya tak ada seorang pun yang tahu dalil tafsili. Mengapa kena ada orang yang mengetahui dalil tafsili? Kerana tidak aman kita, kehidupan dunia kita tu akan ada sebagaimana sekarang ni. Tidak aman kita. Ni zaman kita ni tidak aman daripada macam-macam syubhat-syubhat yang dilontarkan ke tengah masyarakat. Melalui orang panggil wadah-wadah medium yang ada sekarang, media sosial. Itu menjadi tanggungjawab kita membuat perhatian. Dan kalau kita bukan orang yang berkemampuan untuk menghilangkan syubhat itu, menghuraikan syubhat itu, kita mesti menjadi pelapor kepada orang yang mampu. Kadang-kadang orang yang mampu, orang yang ada dalil tafsir ni, dia begini. Dia maksiat yang baru bermula kemudian tidak diketahui oleh para alim ulama, sehingga maksiat itu, gejala maksiat itu sudah menjadi rasih, sudah jadi amalan yang dah jadi kuat di dalam masyarakat. Baru ulama tahu. Masa tu payahlah nak baiki, nak tegur. Sebab tu masyarakat kena bekerja sama dengan ulama, cepat melaporkan bahawa zaman kita Tok Guru ada ni. Kita bagi tahu. Tok Guru boleh jadi dia tak tahu. Sebab dia tidak begitu sangat orang panggil mengikuti perkembangan zaman sekarang, semakin cepat lagi. Benda hok baru tu cepat saja ada ni. Kita tak tahu tu. Jadi benda-benda hok baru, benda hok jadi kita tidak tahu. Kita hanya tahu keadaan tu. Orang setiap bulan tu ada sentiasa ada benda yang baru. Jadi kalau benda yang baik tak apalah. Kalau benda yang merosakkan agama tu. Jadi ulama dia kena tahu. Jadi kita menjadi pelapor kepada ulama tentang bahaya mana perkara yang merosakkan yang wujud yang sudah ada dah pada zaman sekarang, supaya ulama boleh bertindak dengan secepat mungkin. Jadi kena ada supaya dapat mereka dapat menghuraikan syubhat-syubhat. Kalau datang orang akan merujuk kepada dia. Ada satu orang, kalau lebih ramai lagi lebih baik. Ini maksudnya kalau kita katakan ada dah si anu tu dia belajar dah dalil tafsiri, jadi kita tak payah belajar. Tidak. Semakin ramai orang yang mengetahui dalil tafsiri, mana semakin baiklah. Yang mengetahui dalil tafsiri pun kadang-kadang pun dia lekat juga. Karena rupa-rupa syubhat, wajah syubhat itu kadang-kadang dalam bentuk yang terbaru yang tak ada. Jadi maksudnya bila ramai kita boleh memudahkan pekerjaan kita, sepatutnya begitu. Tapi tidak, bila agama dia jadi balah pula, pecah pula. Sebab tidak selesai bahagian dalaman. Sepatutnya kita sekarang ni dia panggil ahli-ahli ilmu lah dia panggil. Pakat bersatu berlaku. Sebab kita ni semuanya ada ilmu secobek-secobek yang berlaku. Dengan sebab terang cara pengajian kita pun tidak sebagaimana ulama zaman dahulu. Tapi bukannya saling bantu membantu tu menolong bersatu, tapi jadi berpecah belah, jadi balah. Sebab bila kita faham hanya satu juzuk, maka kita tak nampak daripada dari sudut yang lain, dari segi yang lain. Jadi yang kita faham itulah. Maka dia akan jadilah simbolik kepada itu, digambarkan oleh Tok Guru sebagaimana orang buta mengenali gajah. Yang mengatakan bahawasanya gajah itu seperti dinding hanya kerana dia duk rasa-rasa tu ialah tubuhnya. Jadi asal mengetahuikan dengan dalil tafsili dan dengan yang tinggal daripada segala tinggal mana selain daripada dalil tafsili, daripada segala hukum syarak, huk wajib secara fardu kifayah, dan pada tiap-tiap masafatu adwa seorang qadi. Masafatu adwa ni lagu mana? Masafatu adwa maknanya perjalanan pergi balik dalam masa sehari. Turun selepas daripada subuh, kita patah balik sedang molek. Ngam-ngam, maksudnya masuk waktu maghrib. Yalah manalah kita tahu kita pergi pada satu jarak kemudian kita balik sampai. Maksudnya kita berjalan direct lah, mana kita berjalan daripada subuh sampai ke maghrib. Straight sampai di mana? Berapa kilometer? Kemudian kita lipatlah bagi dua. Begitu. Secara agak-agak kira kena ada seorang qadi. Jadi dia tak sama. Jadi seorang qadi itu lebih sempit daerahnya, kawasannya berbanding dengan dalil tafsiri sana. Ataupun huk tinggal lagi daripada huk fardu kifayah.
Karena qadi ni maknanya masalah hariannya ialah untuk menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan umat Islam. Nah, jadi kalau tidak ada tok qadi, jadi bahayalah, mudaratlah. Orang akan bala dengan tidak ada penyelesaian. Nah, mufti lain pula cerita dia. Nah, semua tu untuk fardu kifayah. Jadi seorang tok qadi itu mestilah ada dalam satu jarak masa satu orang dua, maknanya jarak yang pergi baliknya dalam masa sehari. Kerana banyak perbantahan, intah syardawi, perbantahan manusia lah, balok. Macam-macam perkara. Jadi yang jadi qadi itu dia kena seorang yang berlapan dada, seorang yang tabah ni, serabu. Kita sendiri pun masalah kita seorang. Kita sendiri pun makna serabu. Ni duk mari dengan masalah orang duk balak patu duk royak tu pelik-pelik macam-macam. Ada yang belajar tu perguruan syar'i dia berhenti kerana mak dia sakit, dia jaga mak dia. Dia kata mujulah dia berhenti serabu. Macam-macam duk royak, benda-benda hok dalam kain pun dia duk royak. Dia kata tak payah royak dah tu tak perlu. Tapi manusia sekarang ni dia jadi macam tu. Jadi dia nak royak habis. Tidak tahu had kerana sifat malu pun dah tak berapa nak ada lah mana. Jadi dengan jarak itu mana kena ada qadi. Kalau muallifur rahimahullah taala baik, maka iaitu dalil tafsiri hok sani hok luar, kita baca hok luar. Huraian kepada dalil tafsiri dalil iaitu dalil yang dikuasakan. Jadi kalau kita faham dah dalil ijmali, sebenarnya dalam penjelasan dalil ijmali itu secara mafhum mukhalafah tu ada dua. Tapi tak apalah, kerana manusia ni dia tak sama. Yang nampak dah, yang tak nampak terpaksa kena bagi tahu secara begini. Maka iaitu tafri'. Dalil tafsiri itu dalil yang dikuasakan atas menetapkan dia. Kalau dalil ijmali lemah daripada menetapkan dia dalil. Nak menetapkan dalil itu, yakni menyatakan wajhul istidlal, jalan menunjuk tu dia tak reti, tak pandai. Itu dia panggil dalil ijmali. Jadi dalil tafsiri ini dia boleh menetapkan dia dalil dan boleh menghuraikan segala syubhat yang didatangkan atasnya. Boleh menuraikan itu di atasnya, di atas soal itu mengikut wajah yang dituntuti. Orang nak lagu mana dia boleh wayak. Kok mana? Kok belakang, kok kanan, kok yang dia boleh wayak belakang. Itu orang yang mempunyai dalil tafsili, maka hukumnya adalah fardu ain. Fardu kifayah. Fardu kifayah di atas tiap-tiap ahli qatar. Qala muallifu rahimahullahu taala, maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid. Aqaid jamak kata banyak kepada aqidatun. Aqidah maknanya pegangan ataupun simpulan. Apa yang telah kita simpul. Perbuatan menyimpul itu dia panggil i'tiqad. Dan simpul ini simpul mati, simpul kemah keming. Jadi hendaklah kami menyatakan sekali hendaklah kami nyatakan segala aqaid, yakni aqaidil iman, akidah iman yang wajib pada syara' mengetahuikan dia aqaid ini. Maknanya kalau kita tidak mengetahuikan aqaid ini, makna kita berdosa, sebagaimana takrif wajib pada syara' dulu. Daripada apa dia? Aqaid yang wajib pada syara' tu. Daripada itu dipanggil bayan, keterangan, min lil bayan. Daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak, yakni pada zat Allah Ta'ala. Dan hak segala rasulnya yang menyampaikan kepada demikian itu sebagaimana dulu. Serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalil, sebagaimana kenyataan dia. Bahawa wajib kita kena tahu setiap akidah itu mana dalil masing-masing. Jadi sekarang kami pun nak nyata dah aqaid iman yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang harus. Dan begitu juga yang membawa kepada menyampaikan kepada yang demikian itu mengetahui tentang Rasul. Itulah sifat yang wajib, yang mustahil dan harus bagi Rasul. Apa dia? Dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan segala Rasulnya, serta kami iringkan. Dan segala Rasulnya demikian juga. Serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya, dalil satu akidah, tiap-tiap satu akidah.
Dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib. Tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib. Dalillah yang menisbahkan, menyabitkan yang wajib, nisbah kepada kita hamba, kita makhluk, bukan kepada Allah. Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat-sifat kamalatnya itu. Ada dalil, kalau tak ada dalil, itu tak menjadi soal, tak jadi hal. Tidak perlu kepada dalil bahawasanya Allah Ta'ala tu ada. Tak ada dalil kan? Tuhan tak ada. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Kalau tak ada dalil, maka Tuhan tak bersifat dengan kudrat. Bukan. Jadi maksud sini, menisbatkan, menyabitkan itu ialah indan nas, indal abdi, di sisi hamba. Bukan di sisi Tuhan, nisbah kepada Allah Ta'ala. Tak ada dalil pun dia tetap bersifat dengan kudrat, iradah, ilm, hayat, sama basar. Bukan nanti ada dalil barulah tahakuk itu bersifat dengan sifat itu. Tidak. Ada dalil ni nak tahakukkan pada diri kita hamba. Kerana kalaulah tidak ada dalil kepada tiap-tiap akidah yang kita pegang, yang kita i'tiqad, maka pegangnya kita tu jadi longgar. Bukan diri sifat Allah Ta'ala tu tidak mana kalau tidak ada dalil kan? Jadi tidak terisbat mana longgarlah. Tidak. Jadi sebab itulah ibarat ini jangan disalah fahami. Maksudnya tiap-tiap dalil itu mensabitkan yang wajib, menetapkan yang wajib, mana sifatnya wajib, yakni pada hamba, pada sisi hamba kita manusia ni. Karena kalau tidak ada dalil tidak sabit. Maknanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifatnya. Jadi setiap dalil itulah yang menyabit, yang menjadikan perkara mana sifat yang wajib itu dia jadi sabit pada diri kita, pada ilmu kita, dan yang menafikan yang mustahil. Dalil itulah yang menafikan yang mustahil, bahawa tidak ada yang ataupun tidak yang mustahil itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami berkata, maka tu maknanya ataf hubung kepada maka hendaklah kami nyatakan. Jadi maka kami berkata wajib. Ini i'tiqad yang ijmali pula. Ada ijmali pula, ijmali tafsiri pula. Saat ni dalil ijmali, dalil tafsili. Ni maksudnya i'tiqad kita tu dia ada ijmal, ada yang tafsili. Maka yang ijmali maksudnya borong. Secara borong. Secara borong maksudnya kita kata buah-buah. Buah-buah dia menjual ke beliau? Jual buah. Jual buah. Itu borong. Kau jual buah nangka, buah cempedak, buah durian, itu nama dia tafsili. Maka di sana ada tuntutan secara ijmali dan juga tafsili. Jadi yang pertamanya maka wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Apa saja sifat-sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya, yang layak dengan dampak ataupun patut dengan zatnya yang Allah Ta'ala. Qaid ini perlu kerana kita memperlakukan, Allah panggil memperlakukan seperti mana adat ataupun hukum makhluk. Kalau kita memperlakukan hakikat istilah sempurna itu, maka tidak perlu lagi diqaid dengan yang patut. Maksudnya kita sempurna nisbah kepada kita makhluk lain, sempurna nisbah kepada Allah, itulah yang hakikatnya. Seumpamanya kalau nisbah kepada makhluk tidak ada pasangan, tidak ada isteri, tidak ada suami, itu satu kekurangan. Tak sempurna lah hidup. Tak sempurna lagi hidup aku. Tak ada bini lagi. Itu makna tak sempurna kita itu kerana kita tidak ada pasangan. Tapi kalau nak kira hakikat sempurnanya sebenar tak ada pasangan, itulah yang panggil sempurna. Yang sempurna dia tidak perlu, tak berhajat kepada yang selain daripada dia. Dia cukup dengan diri dia sendiri saja. Tapi kita ni makna start daripada Nabi Adam lagi, mula gelisuk padahal duduk dalam syurga.
Dia tak tahu dia nak gap apa dia pun, dia tak boleh nak royak, tak reti nak royak. Supaya budak-budak dia tak reti nak royak, tak pandai nak menyatakan apa yang dia mahukan. Kadang-kadang kita singgung, kita tak tahu, aku nak gapo ni. Nabi ada begitu di dalam syurga, mari mana gelisah. Nah, akhir sekali suatu ketika Nabi Adam tidur, nah, begitu dia ambil daripada tulang rusuknya, dijadikan Siti Hawa, dia sedar daripada itu, tengok ada Hawa, mana jaddatuna, jaddah kita tu perempuan kita. Nah, masa itulah dia tahu bahasanya bagaimana dia nak. Nah, kerana dia tak sempurna. Nah, jadi bukannya ada pasangan tu sempurna, kalau nak kira dari sudut hakikatnya. Hakikat yang sempurna itu tak berhajat kepada pasangan, tak berhajat kepada anak. Ada pasangan tak dapat anak, 10 tahun tak berkahwin. Tak sempurna hidup kita dua ni. Sabarlah tak ada anak. Tak ada anak dah. Satu dia dah benda yang musibah dia panggil. Tak ada anak tak dapat anak jadi tak sempurna. Allah Ta'ala tak ada anak, tak sempurna Allah Ta'ala tidak. Tidak ada anak itulah sempurnanya. Hakikat sempurna itu makna tidak berhajat kepada apa-apa. Yang kita nak kepada anak ni kerana kita ni jenis kesidut sore. Pas kita ni semakin lemah, semakin tua, pas kita nak menopel orang. Pas nak topel sahabat dia, kalau tidak anak orang lain itu al-maklum sajalah. Adik-beradik pun, boleh tutu, boleh topel. Anak ni orang yang kita paling banyak berjasa kepada dia. Jadi kalau anak tak boleh nak menghargai dengan cara maknanya, mana menjadikan diri mereka tertepak tu panggil tu betul lah. Jadi dalam iktikad kita secara ijmali, kita katakan wajib bagi Allah Ta'ala, tiap-tiap wajib bagi Allah Ta'ala, tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zat Allah Ta'ala, yang layak dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kesempurnaan yang tak layak, itu tidaklah. Diitlaqkan perkataan sempurna itu dengan disebut kepada kita makhluk. Sebab itu dikaitkan dengan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi ta'ala. Orang kalau makhluk, kalau tinggi dia tak setuh dengan orang bawah ni. Ini maha tinggi Allah Ta'ala, Azza wa Jalla. Maknanya ta'ala Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala tinggi, maha tinggi Allah Ta'ala, maka tidak ada benda-benda yang dikata sebagai kurang tidak sempurna atas jalan ijmal. Kesempurnaan itu dan sifat kesempurnaan itu amat banyak. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu amat banyak. Tiada meliputi dengan dia. Mana la ihatata, mana tidak boleh nak meliputi dengan dia, dengan sifat-sifat kamalat Allah Ta'ala, mana mengetahui akan dia, malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Maka wajib disabitkan baginya, bagi Allah Ta'ala tu sifat-sifat kamalat atas jalan ijmal. Bagaimana atas jalan ijmal? Supaya saat ni wajib kita tahu dan juga kita iktikad. Macam mana? Iaitu wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut bagi zatnya, dengan zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Itu dia panggil iktikad secara ijmali. Adapun iktikad tahu dan juga iktikad secara tafsili, itu ialah dengan menyebut dan membelanya satu persatu. Maka wajib, marilah keadaan hukumnya wajib kena tahu 20 sifat. Ada kata 13 dan ada juga tambahan yang lain. Kerana ni 20 ni yang ditujuki oleh nas atau oleh syarah. Wajiblah kita mengetahuinya atas jalan ijmal. Jadi bila ada sifat yang wajib, kita kena nafikan pula sifat yang mustahil untuk nak menjadi tahakkuk sifat yang wajib itu. Dan mustahil atasnya Ta'ala mana tentu tak ada, tentu tidak. Itu makna mustahil. Wajib mana tentu ada dan tentu sungguh. Itu makna wajib. Sebagaimana takrif yang telah kita ikuti. Dan mustahil atasnya Allah Ta'ala tentu tak ada, di atas Allah Ta'ala tentu tidak. Yang lawan kepada sungguh. Dan mustahil atasnya Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan.
Apa saja yang kita kategorikan dia sebagai kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala, tentu tidak. Dan iaitu amat banyak juga. Nah, sifat yang mustahil mana banyak dah. Sebagaimana sifat yang wajib. Tiada menghinggakan dia, tak boleh nak bila nak sakat akan dia. Sifat yang mustahil itu malaikat dia, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wajib disucikan dia Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Wajib kita sucikan. Bukan sucikan Allah, sucikan hati kita. Allah Ta'ala nak suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak cemar. Allah Ta'ala tak ada. Sucikan pada hati kita. Supaya juga sabit lah ni. Dalil itu menyabitkan pada hati kita. Bukan sifat tu. Dok. Tapi bercakap tu macam tu lah. Wajib kita sucikan dia Allah Ta'ala. Wajib kita sucikan Allah Ta'ala. Sucikan bermakna benda cemar. Allah Ta'ala tidak ada cemar dengan sifat kita. Sucikan pada i'tiqad kita, pada hati kita. Sucikan hati kita daripada beriktikad bahawa ada bagi Allah Ta'ala kekurangan walaupun pada bentuk debu, daqaiqi, naqais, debu-debu daripada kekurangan. Mana kekurangan di Allah Ta'ala ni sebesar debu pun tidak ada. Tu. Jadi atas jalan ijmal pula, atas jalan ijmal juga, sebagaimana i'tiqad secara i'tiqad sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala wajib kita i'tiqad secara ijmali dulu. Sebagaimana kata saat ni, ibarat dia 3 waktu dah. Dan yang mustahil pun balas tu juga atas jalan ijmal. Kalau jalan tafsiri itu sebagaimana akan datang. Dan dalil atas demikian itu bahawasanya dan dalil atas demikian itu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian saya nak sambung sedikit jawapan saya terhadap dia begitulah, bila kita jawab tu lepas pada tu kita teringat ada dia tak sempurna masalah minta halal ilmu itu. Dia satu lagi yang saya tidak sebutkan, maknanya dia bukan sebenarnya minta halal. Maksudnya ialah kita ni hubungan kita dengan guru tu mesti dalam keadaan baik. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati guru. Jangan kita buat perkara-perkara yang tak diredai oleh guru. Yang menyakiti itu yang dalam hati kata makna yang bercanggah dengan syariat. Kerana itu menyebabkan tidak ada keberkatan pada ilmu kita. Itu sebenarnya. Tidak ada keberkatan, tidak ada kebaikan. Kebaikan ilmu itu ya an-nafi' yang memberi manfaat. Jadi kalau hubungan kita tu ada, kita ada clash dengan guru, mana kita kena minta maaf dah. Kita kena merendahkan diri kepada guru. Bukan soal mantap, itu istilah saja, istilah minta halal, ilmu. Soalnya kita tu jangan derhaka kepada guru. Jadi taat kepada guru itu wajib juga. Melainkan pada melakukan maksiat itu tak boleh taat lah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Itu kaedah. Itu hadis Nabi. Jadi wajib kita kena taat ibu bapa guru pun begitu juga. Tapi dijaga dengan kaedah hadis Nabi, tidak ada ketaatan kepada makhluk pada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita tu jangan menyebabkan guru tu marah kepada kita. Yang menyebabkan makna dia tak halal tu maksudnya ialah ilmu kita tak akan jadi berkat, tidak akan jadi baik. Akan berlakulah pada masa depan dia boleh jadi pada mulanya kita nampak dia tu macam tetap temanannya tak ada apa-apa tapi akhirnya akan adalah kerosakan itu kerana mana kita tu menyakiti guru, itu yang perlu dijaga. Kemudian yang keduanya sebagaimana mana permintaan daripada Ustaz Mubi kita ni untuk ijazahkan apa-apa amalan lah untuk orang panggil masalah daya ingatan kita untuk kita ni kuat ingatan dia banyak sebenarnya perkara-perkara yang perlu kita buat kemudian dari sudut kita yang apa yang kita ambil ni yang kita ambil baru ni kita nak fikir dulu mana-mana ada kita terambil lebih mantap daripada guru situ itu yang lebih ataupun daripada kitab Jadi saya nak ijazahkan dua amalan di sini. Satunya boleh jadi peserta-peserta sudah mengetahui dah ataupun tidak, wallahu alam. Jadi amalan ini saya ambil daripada Allah yarham Mufti Kelantan Haji Hasbullah dulu ketika
muqabalah. Ya, saya belajar di Kuliah Pondok Darul Naim. Jadi sistem pengajian kita ada imtihan, ada peperiksaan. Peperiksaan itu ada yang bertulis dan ada yang oral, yang lisan. Yang lisan itu makna kita baca kitab lah. Kita baca kitab yang begitu. Kuliah kita ni panggil qadi besar dulu, qadi besar Haji Daud dulu. Subjek-subjek kitab-kitab tertentu, dan juga masa tu maknanya Allah yarham, mana tuan guru, mana mufti Kelantan Haji Hasbullah. Walaupun kita tu bermuqabalah dengan dia. Muqabalah ni temuduga pun muqabalah juga dia panggil Tapi itu bukan temuduga, itu adalah imtihan, maknanya oral, dia panggil lisan, secara lisan, syafawi. Dia panggil syafawi lidah, mulut ni apa ni? Bibir. Itu dia panggil syafawi. Ini dalam bahasa dia panggil imtihan syafawi. Kita ada tahriri itu tulis syafawi. Quran hafal secara maknanya oral dengar. Tulis lebih mencabar Quran. Sebab kadang-kadang para orang yang menafak Quran dia tak perhati tulisan. Dia hanya hafal saja. Dia boleh baca, dia sebut, tapi bila nak tulis, sudah kerja. Wadda kathirun, lagu mana yang nak tulis? Kita boleh baca, kita terlupa melihat khoknya macam mana. Jadi situ, itu makna imtihan tahriri, makna tulis. Jadi baca kita, dan semasa baca kita, kalau itu Qawaidul Fiqhiyah, kita tak ingat kita apa dia. Jadi mufti ni kalau orang kenal sifat Mufti Haji Hasbullah ni, dia begitu perangai dia. Dia suka di Masjid Muhammad itu, dia suka, dia minat kita. Dia suka orang panggil muzakarah kita. Jadi dia muqabalah kita, maksudnya dalam keadaan gitu dia tanya kita amalan-amalan untuk nak kuat ingatan tu apa kita nak. Kita raja biasa-biasa lah kita. Jadi dia beri tu bonus lah kita. Jadi bonus dia beri kepada kita bermakna dia izinkan kita untuk mengamalkan dia. Dia yang beria-ia untuk memberikan alhamdulillah. Jadi ayat Quran yang dalam surah Al-A'la. Itu cara dianya ialah kita letakkan tangan kanan kita di atas nasiyah ubun-ubun kita. Sebab ubun-ubun tu di bawah, dalam ubun-ubun di bawah tu itu otak kita. Tengok gambar raja. Otak dia duduk sini. Sebab itulah tulang depan dahi kita tu dia lebih kuat daripada tak ada belakang. Belakang dia lebih lembut. Sebab dia nak jaga otak. Dan begitu Allah Ta'ala membangsakan orang yang pendosa itu dengan kata dalam surah Al-Ghasyiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, ubun-ubun yang berdusta dan pendosa. Apa pula ubun-ubunnya? Kenapa Allah Ta'ala bangsakan panggil pendosa itu kepada ubun-ubun? Ubun-ubun yang berdosa, sebab dia bermula daripada situ. Berubun daripada situ. Jadi kita letakkan tangan kanan kita di atas ubun-ubun. Lalu kita bacakan 3 kali. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Tu saya tak baca sebutir-butir sebab ayat ni boleh tengok dalam Quran. Dan ayat ni kita biasa baca. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kata 3 kali, kekalkan tangan di atas ubun-ubun ini. Makna ayatnya, sanuqri'uka fala, kami akan membacakan kepadamu ya Rasulullah, fala tansa, kamu tidak akan lupa, illa masya Allah, malaikat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi kita letak tangan di atas ubun-ubun, begitu. Tak kira lah di masa mana-mana pun. Masa itu tidak ditentukan, tidak. Letak atas kepala kita katakan sanuqri'uka fala tansa illa masya-Allah 3 kali. Itu saya ijazahkan kepada tuan-puan yang mengikuti mana pengajian ini. Yang keduanya yang saya ambil daripada pengajian dengan tuan guru saya di Pondok Sungai Durian, yang beliau membaca kitab Ta'lim Muta'lim, kitab pelita penuntut. Ini kita baca semasa kita mengangkat kitab. Mengangkat kitab tu maksud dia nak baca kitab, nak mentolong kitab. Sebelum daripada kita baca kitab, mentolong kitab itu kita baca zikir ini. Zikir yang biasa-biasa juga. Bismillah wa subhanallah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahharad dahirin. Bacalah kalimah-kalimah ini, kalimah zikir ini semasa kita mula nak membaca kitab. Nah, bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Jadi hok depan tu biasa-biasa dah kita biasa dengar. Mana adada kulli harfin itu yang biasa saya baca dalam khutbah. Sebelum saya membaca kitab itu boleh buat perhatian pada masa kali tak sempat. Nah, saya baca sekali lagi. Nah, bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahharad dahirin. Jadi saya ijazahkan bacaan itu kepada peserta-peserta yang mengikuti maknanya pengajian kita dengan kitab ini. Nah, dan yang ketiganya saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang sebelum daripada ni pun sudah banyak memberi sumbanganlah kepada manhal saya ini, al-manhal nus'i. Mana perkara yang diperlukan oleh manhal nus'i, dan yang terbaru ini ialah itulah sebuah handphone yang berjenama Honor kok baca tak tahulah Hanas 90. Terima kasih banyak-banyak kepada penyumbang-penyumbang yang telah memberikan sumbangan ini untuk kegunaan manhal yang kita buat mana rakaman itu untuk dirakam, dan satu lagi ni TikTok lah untuk tim saya tu, dia nak buat TikTok lah untuk jadi menggunakan maknanya handphone ini lah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang besar. Kita mana keratan daripada pengajaran saya. Ataupun sebenarnya saya tak nyatakan, boleh saja kita tu buat satu tazkirah yang berasingan. Untuk sebab itu dia lebih padulah, sebab kalau kita dah sasarkan untuk buat TikTok itu, dia kontennya dia agak sekarang ni tim kita terpaksa pilih yang mana yang sesuai. Jadi kalau kita dah buat secara berasing, kita ambil suatu tajuk, begitu boleh banyaklah gerak-gerak tu, mana dah konten-konten tu memang dikhususkan untuk TikTok. Jadi itu lebih. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dengan segala sokongan tuan-puan belajar. Nomor satu sekali ialah sudi belajar dengan saya, itulah Allah panggil terima kasih saya yang sangat besar kepada tuan-puan semua sudi belajar. Sebab kalau tidak ada orang yang sudi belajar dengan saya, maka sia-sialah ilmu saya. Dengan adanya pelajar-pelajar yang nak belajar, sebab itulah kalau seorang pun yang datang kepada saya nak belajar, saya terima. Tetapi masa sekarang oleh kerana jadual kita penuh itu soal lain. Karena adanya orang yang nak belajar kepada kita itu satu nikmat yang sangat besar. Semua daripada bala kepada orang menuntut ilmu ialah tak ada orang yang nak belajar dengan dia. Itu perkara yang kita takut. Jadi alhamdulillah setakat ini Allah Ta'ala beri nikmat kepada saya. Maknanya ramai yang nak belajar dengan saya daripada dulu lagi. Jadi alhamdulillah. Jadi saya juga nak berterima kasih di atas perkara yang tersebut. Mudah-mudahan kita masih lagi dapat bersama untuk meneruskan pengajian ini pada masa-masa yang akan datang, mengikut orang panggil kesempatan masa-masa lah. Bagi sayanya setiap masa saya boleh, tapi ada kekangan-kekangan tertentu. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa pada masa akan datang, pada masa-masa yang insya-Allah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kita semua supaya kita dapat meneruskan maknanya aktiviti-aktiviti khair kita ini
Dan akhirnya kita tu benar-benar dapat menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bergerak daripada asas yang benar, itulah al-ilmu. Nah, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairin yufaqqih fi din." Orang yang Allah Taala nak jadikan dia tu dapat kebajikan yang banyak, Allah Taala jadikan dia faham pada ilmu. Faham pada agama. Nah, jadi tak kira lah seorang yang faham pada agama ini dia kaya ke, dia miskin ke, dia sihat ke, dia sakit ke. Dia tahu macam mana nak buat supaya dia mendapat redha Allah. Tapi kalau seorang itu tak faham, nah, dia menyalahgunakan harta, dia menyalahgunakan kesihatan, dia menyalahkan guna harta, dia salah guna belaka. Nah, maka untuk mendapatkan faham itu bagaimana? Wa innamal ilmu bil ilmi, hanya saja faham itu dengan ilmu. Wa innamal ilmu bi ta'allum, dan itu satu satu potongan daripada tadi. Wa innamal ilmu bi ta'allum, ialah dengan belajar. Wa malla syaikhulah. Nah, kemudian kita belajar ini, wa innamal ta'allum bil syekh, dan hanya saja belajar itu ialah dengan guru. Wa malla syaikhulah fa syaitanu syaikhulah. Dan siapa dia yang belajar dengan tidak ada guru, syaitan yang akan menjadi gurunya. Adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab sendiri. Kalau syaitan yang menjadi guru, agak-agak dia nak ajar apa dan dia nak bawa kita ke arah mana. Jadi dengan itu, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhaf wa syukra as-sabin wa tabatas. Allahumma akhrijna min zulumatil jahl wa akrimna bi nuril fahmi wa bi ma'rifati wa hassin akhlaqana wa sahhil atika ya arhamar wal hawla sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah.